Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Al-Quran dekat dengan kita. Al-Quran menjadi amalan harian kita dan kita dapat menghayati dan juga mengambil pengajaran pada setiap apa yang ada daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Salam Sayyidul Ayyam juga kepada semua. Ahlan-ahlan Kak Nur Hayati Yahya, Hamimah Musan, Kamiza, Zimadun, Nur Jahan, Cikgu Kapten, Nur Hayati Yahya, Aminah Hitam, Zahara Alias, Zabaria Muhammad Yusuf, Bunga Lawang, Jamalia Manab, Rukumah Yusuf, Kak Safiyah, Suraya Afandi, Zaliha Kamaruddin, Norazia Mukhtar dan juga Rosna Syarif, Sri Lestari, Samsarina Saifuddin, Kak Laila Umar, Syamsiah Salih, Rashid Salim, Roslina, Shasha Ismail, Kutina binti Abdullah, Fatimah, Zabariyah dan juga Roslina Cik Min dan Karimah binti Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam dan juga terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga adanya bermanfaat pertemuan kita. Apa kata seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dengan kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada pagi Jumaat ini kita nak berkongsi ayat yang baru daripada surah yang ke-6 surah Al-An'am pada muka surat 135 pada ayat yang ke-62. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen. Selain saya lupa nak bertanya, adakah suara saya jelas? Adakah internet saya okey, bagus ataupun tidak? Mohon sahabat-sahabat maklumkan di ruang komen supaya saya tahu ada apa yang perlu saya perbaiki. Lalu adakah suara saya jelas? Adakah line saya elok? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat dan bantu catat di ruang komen surah yang ke-6. Muka surat 135 dan kita dah masuk pada ayat yang baru, ayat yang ke-65. Ahlan-ahlan kepada yang baru bersama. Lalu pada muka surat yang ke-135 pada ayat yang ke-65 kita telah baca sebelum ini bagaimana ayat-ayat ini menceritakan tentang kamalul qudrah, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita telah baca sebelum ini. Terima kasih ramai yang kata jelas. Moga-moga kekal begitu. Terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Maka sebelum ini kita telah baca daripada ayat yang ke-60
bagaimana Allah ayat yang ke-60, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekuasaannya, kesempurnaan kuasanya. Allah yang mengambil roh ketika mana manusia tidur, Allah yang membangkitkan manusia, dan Allah yang akan mengkhabarkan kepada manusia tentang setiap amalan yang mereka lakukan. Kemudian firman Allah pada ayat yang ke-61, wa huwal qahir, dan Allah lah zat yang maha berkuasa ke atas hamba-hambanya. Lalu kita telah sebut pada kita berada pada ayat 62, bukan 65. Kita berada pada ayat yang ke-62. Ke kita dah sampai 65? Setahu saya kita berada pada ayat yang ke-62. Lalu kita berada pada ayat yang ke-62. Cuma kita ulang kaji sedikit. Yang mana pada ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita yang Allah Maha berkuasa atas manusia. Dan antara kekuasaan Allah ke atas manusia, wa yursilu alaikum hafazah, pada ayat 61 Allah menghantar ke atas manusia malaikat-malaikat sebagai penjaga, yang kita telah kongsikan panjang lebar tentang bagaimana malaikat menjaga manusia berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita telah baca. Kemudian Allah tegaskan pada bahagian akhir ayat 61, hatta, sehingga, idza jaa, apabila telah datang, ahadakum, kepada salah seorang daripada kamu, al-maut, kematian. Maka bila datangnya kematian, maka pada waktu itu malaikat penjaga tidak lagi menjaga. Malaikat penjaga ataupun dikenali hafazah, maka tidak lagi menjaga. Sampai bila dia menjaga kita? Malaikat yang ada 10 malaikat yang sentiasa bersama dengan kita, yang kita telah kongsikan semalam. Maka malaikat-malaikat ini akan bersama dengan kita sampai tibalah waktu kematian. Seperti mana firman Allah, hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta, sehingga, idza, apabila, jaa, telah datang, ahada, kepada salah seorang, kum, daripada kamu, al-maut, kematian. Bila datangnya kematian, tidak ada lagi malaikat yang menjaga. Waktu itu datang malaikat yang baru. Siapakah malaikat yang baru? Tawaffat hurusuluna, akan mewafatkannya, akan mengambil nyawa dia. Adakah sahabat-sahabat nampak perkataan tawaffathu? Saya nakkan sahabat take note pada perkataan tawaffathu, pada ha yang ada pada hujung perkataan tawaffathu. Adakah sahabat nampak perkataan yang ada pada hujung ayat yang ke-61, tawaffathu, maka akan mengambil nyawanya rusuluna, utusan-utusan kami, di dalam kurungan iaitu pembantu malaikat maut. Dan bagaimanakah mereka menjalankan tugas? Wahum la yufarritun, dalam keadaan mereka tidak lalai pada tugas mereka. Lalu ini ayat yang kita telah baca semalam pada ayat yang ke-61. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, firman Allah pada ayat yang ke-62. Lalu apakah ringkasan ayat yang ke-62? Pada ringkasan ayat yang ke-62 adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah menjelaskan bahawa tempat kembali semua makhluk selepas daripada berlakunya apa yang berlaku pada ayat 61, iaitu selepas mereka dimatikan, mereka diambil nyawa. Selepas daripada itu apakah yang berlaku? Maka Allah terangkan pada ayat yang ke-62, Allah menjelaskan pada ayat yang ke-62 bahawa tempat kembali semua makhluk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah pada ayat yang ke-62, summa ruddu ila Allah. Apakah terjemahan dia? Summa, kemudian. Apakah terjemah summa? Sambil-sambil tu kita boleh juga belajar bahasa Arab. Summa terjemahannya adalah kemudian. Summa, kemudian. Ruddu, mereka dikembalikan. Mereka dikembalikan. Ruddu, siapakah yang mengembalikan mereka? Allah.
Siapa yang dikembalikan? Iaitu manusia. Thumma, kemudian, ruddu, dikembalikan mereka semua, iaitu manusia semuanya, makhluk semuanya akan dikembalikan ke mana? Ilallah, kepada Allah. Lalu di sini kita lihat, apakah yang kita boleh lihat di sini? Perkataan ruddu. Apakah perkataan ruddu? Itu adalah jamak, iaitu adalah plural. Ruddu, mereka dikembalikan. Manusia, jin, syaitan dan juga makhluk-makhluk yang lain dikembalikan. Dan apakah dia punya bentuk perkataan di sini? Dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Ianya dalam bentuk jamak. Ruddu, yang mana terjemahannya mereka dikembalikan. Siapakah mereka itu? Al-Khalaik, makhluk-makhluk Allah. Mereka dikembalikan. Dekat sini timbul soalan. Kenapa? Sebab ayat yang ke-62 pada perkataan ruddu, mereka dikembalikan, yang merupakan perkataan plural, perkataan jamak, kenapa dibawakan plural, dibawakan banyak, dibawakan jamak? Padahal ianya adalah sambungan pada ayat yang ke-61, perkataan yang saya minta sahabat-sahabat untuk perhatikan tadi, iaitu perkataan tawaffathu, yang mana hu pada hujung itu adalah merupakan perkataan singular, perkataan menunjukkan seorang. Lalu di sini kemudian timbul soalan, kenapa pada ayat 61 pada permulaan kematian Allah menggunakan, Allah firmankan, iaitu tawaffathu, yang mana menunjukkan seorang. Apa kemudian tawaffathu, akan diambil nyawanya, nyanya itu adalah seorang. Tetapi tiba-tiba ruddu, jamak, plural. Kenapakah di situ? Maka sebab itu disebutkan di sini wasir dan rahsia. Fil ifrad, pada dibawakan perkataan singular seorang, pada perkataan tawaffathu, yang mana ha di hujung tawaffathu itu. Wal jam'u, dan dibawakan lafaz jamak ketika mana pada awal ayat 62 pada perkataan ruddu. Apakah rahsianya? Padahal menceritakan tentang perkara yang sama. Kena mati dulu, barulah dikembalikan kepada Allah. Maka apakah rahsia yang ada pada penggunaan perkataan singular pada perkataan tawaffathu pada ayat 61, kemudian bila tiba sambungannya ruddu, Allah menggunakan perkataan plural, Allah menggunakan perkataan jamak. Maka dalam tafsir Al-Wasit, maka disebutkan di sini. Kenapa? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wuku'ut tawaffi ala al-ifrad. Bila manusia meninggal dunia, mereka meninggal dunia berasing-asingan. Lalu, bila meninggal dunia berasing-asingan, seorang demi seorang berasing-asingan. Lalu setiap manusia ada waktunya, ada masanya, lalu dia akan meninggal dunia. Tetapi bila tiba pada hari kebangkitan, bila tiba waktu nak dikembalikan kepada Allah, dia bukan kembali seorang-seorang, maka pada waktu itu kembali jami'an beramai-ramai. Maka sebab itulah dalam tafsir Al-Wasit disebut antara rahsia kenapa pada ayat hujung ayat 61 pada perkataan tawaffathu, di situ singular, maksudnya seorang. Hu itu menunjukkan seorang. Akan tetapi ketika mana kembali, ruddu adalah jamak, adalah plural, menunjukkan pada waktu itu sebenarnya manusia meninggal dunia seorang-seorang, sendirian-sendirian. Akan tetapi ketika mana manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana manusia pada waktu itu kembali kepada Allah, maka mereka akan kembali dalam keadaan beramai-ramai, dalam keadaan jami'an, keseluruhan mereka. Maka itu adalah rahsia dia, dan itulah juga pengajaran dia, yang mana bayangkan ketika mana kita lihat manusia mati berasing-asingan daripada zaman Nabi Adam, pada setiap zaman, setiap waktu manusia mati berasing-asingan pun kita nampak begitu banyak perkuburan. Akan tetapi kita lupa
bahawa berapa banyak manusia yang bakal kelihatan beserta dengan makhluk-makhluk daripada jin dan syaitan yang akan dikumpulkan. Itulah banyaknya pada waktu itu yang mana kita lihat akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ramainya kelak makhluk-makhluk yang akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahsia dia dan juga pengajaran dia. Maka firman Allah, summa, kemudian, ruddu, kamu semua akan dikembalikan ila, kepada Allahi, Allah. Lalu setiap daripada kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, firman Allah dalam suratul Waqi'ah pada juz yang ke-27 pada muka surat, sebentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah pada surah Al-Waqi'ah pada muka surat 535, pada muka surat 535, muka surat 535 pada surah yang ke-56, surah Al-Waqi'ah, pada ayat yang ke-49, pada ayat yang ke-49 hingga 50. Firman Allah pada suratul Waqi'ah surah yang ke-56 pada muka surat 535 pada ayat yang ke-49 hinggalah ayat yang ke-50. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna, sesungguhnya, al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang kemudian, lamajmu'un, pasti mereka semua akan dikumpulkan. Semua yang meninggal sebelum kita, yang bakal meninggal selepas kita, daripada zaman Nabi Adam sehinggalah bayi yang terakhir lahir, semua manusia ini Allah tegaskan sesungguhnya yang terdahulu dan kemudian, la majmu'un, la pasti, majmu'un, mereka semua akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang tertentu, pada hari yang sudah termaklum, iaitu pada padang mahsyar semua manusia akan dikumpulkan. Bayangkan pada waktu itu kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan betapa ramainya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita nampak daripada perkataan Allah tegaskan, itu juga merupakan kekuasaan Allah membangkitkan semua manusia serentak, menjadikan mereka dikumpulkan pada satu tempat, pada satu masa, pada satu keadaan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan, di dunia manusia boleh mendakwa yang dia memiliki kuasa. Di dunia manusia boleh mendakwa dia memiliki sesuatu. Akan tetapi bila kembali kepada Allah, apakah keadaan manusia? Firman Allah, kembali kepada Allah, dan pada waktu itu Allah ingatkan, maulahumul haq. Firman Allah, Allah lah penguasa, Allah lah maula, Allah lah raja, al-haq, yang sebenar-benarnya. Lalu sebab itu, ketika mana pada hari akhirat tidak ada yang berani mengaku dia memiliki jawatan, memiliki takhta, memiliki apa-apa. Pada waktu itu manusia akan hadir dalam keadaan risau tentang dirinya, dalam keadaan bahkan dia lari meninggalkan anak, isteri dan keluarganya. Kenapa? Sebab pada hari itu Allah tegaskan, bila manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu siapakah Allah? Allah tegaskan, maulahum, Allah lah maula, penguasa, raja yang sebenarnya. Walaupun ketika mana di dunia Allah tetap raja, Allah lah satu-satunya raja, Allah lah penguasa yang sebenar. Tetapi ketika mana manusia berada di dunia, dia lalai dan leka, dia lupa apabila diberi kuasa yang sedikit, diberi kerajaan yang sedikit, diberikan jawatan yang kecil. Waktu itu manusia lupa, dan pada waktu itu kadangkala dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langgar perintah Allah. Tetapi bila Allah kumpulkan manusia, dan pada waktu itu manusia kembali kepada Allah yang merupakan maula, penguasa, raja mereka,
al-haq yang sebenar. Benarlah firman Allah yang ada pada surah Yasin, surah Al-Fatihah, firman Allah Maliki Yaumiddin. Allah suruh kita ingatkan sifat Allah pada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Apakah sifat Allah pada hari itu? Malik. Allah lah raja, Allah lah penguasa, dan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayat-ayat yang kita baca tentang kekuasaan Allah, tentang kehebatan Allah, tentang betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, ala, ketahuilah, lahu, hanya kepadanya, hanya miliknya, al-hukmu, segala ketetapan. Lalu pada waktu itu manusia melihat, yang mana waktu itu dalam riwayat kita nampak manusia akan berdiri selama 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum dimulakan hisab, sebelum dimulakan perhitungan, manusia akan berdiri selama 50,000 tahun. Dan pada waktu itu tidak ada sesiapa berani yang bergerak, tidak ada sesiapa yang berani mempersoalkan, tidak ada sesiapa yang berani untuk duduk, tidak ada sesiapa yang berani untuk mengeluh. Apabila pada waktu itu, lalu Allah tegaskan, di dunia manusia diberi peluang, akan tetapi pada waktu itu Allah tegaskan, ala, ketahuilah, lahu, hanya milik Allah, al-hukmu, segala ketetapan. Lalu bayangkan manusia bila berdiri, bayangkan manusia bila ditentukan ke neraka, dan pada waktu itu bayangkan bila manusia berdiri di hadapan Allah, disoal dan ditanya oleh Allah. Waktu itu barulah manusia sedar siapakah raja yang sebenar, siapakah penguasa yang sebenar. Sebab itu Allah ingatkan kepada manusia, summa ruddu, tidak ada tempat lari, kemudian kamu semua akan dikembalikan ilallah, kepada Allah. Dan pada waktu itu Allah zahirkan kekuasaannya, maulahum, Tuhan penguasa mereka, al-haq, yang sebenar, ala, ketahuilah, lahul hukum, hanya miliknya, hanya kepada Allah, al-hukum, segala ketetapan. Lalu barulah manusia lihat kekuasaan Allah. Di dunia manusia main-main dengan Allah. Di dunia manusia pada waktu itu lalai daripada Allah. Di dunia manusia itu bangga dengan kuasa dia yang sedikit, jawatan dia yang sedikit, kerajaan dia yang sedikit, sehingga menjadikan dia lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa kita dikembalikan kepada Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, wa, dan huwa, dia, iaitu Allah, asra, paling cepat, al-hasibin, yang pada waktu itu akan membuat perhitungan. Lalu sebenarnya bila kita kembali kepada Allah, kerana Allah nak hitung kita, dan Allah hitung kita, al-hasibin, asra, dalam keadaan paling cepat, paling segera. Al-hasibin, membuat perhitungan, bererti Allah akan hisap seorang-seorang, Allah akan hisap seorang diri. Pada waktu itu tidak ada banyak mahkamah. Macam di dunia, satu daerah ada berapa mahkamah, satu negeri ada berapa mahkamah, satu negara ada berapa mahkamah, satu dunia ada berapa mahkamah, dalam satu mahkamah sendiri ada berapa hakim. Tetapi Allah ingatkan, pada waktu itu tak boleh lari daripada Allah. Manusia kena berhadapan dengan Allah. Wa huwa asra, dan Allah segera perhitungan, bererti Allah sendiri yang akan soal, hisap, hitung manusia tentang apa yang dia buat, tentang usia dia, tentang harta dia, tentang ilmunya. Bahkan seperti mana yang pernah kita kongsikan dalam perkongsian maghrib pada 3 malam yang lalu, maka Allah akan bertanya tentang air sejuk yang manusia minum. Tentang itu pun yang merupakan nikmat, Allah Subhanahu wa taala bakal tanya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asraul hasibin, dan Allah adalah paling cepat perhitungan, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu tidak perlu untuk berfikir, sebab Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang kita buat, Allah yang tahu apa yang telah kita buat, Allah tahu apa yang sedang kita buat, Allah tahu apa yang kita zahirkan, Allah tahu apa yang kita
kita sembunyikan. Maka sebab itu perhitungan Allah adalah segera, adalah cepat, dan pada waktu itu hanya Allah yang menghitung, hanya Allah yang menghisap. Bukan bererti pada waktu itu banyak mahkamah, banyak yang menghitung. Namun pada waktu itu manusia kena tunggu giliran dia, dan moga-moga kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang mana pada waktu itu mereka diizinkan oleh Allah untuk tidak dihisab, bahkan masuk syurga tanpa sebarang perhitungan. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami daripada kalangan mereka. Maka inilah ayat yang ke-62 yang mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah, yang mengingatkan kita tentang betapa hebatnya Allah. Sebab itu bila kita belajar daripada ayat 60 hinggalah ayat yang ke-64, banyak menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah belajar pada ayat 60, ayat 61, dan kita sekarang ini berada pada ayat yang ke-62. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-63. Maka daripada sini, sebelum kita masuk pada ayat yang ke-63, daripada sini dalam tafsir Al-Wasit disebut wabidzalika, maka oleh itu adalah 3 ayat ini, ayat 60, ayat 61, ayat 62. Ayat 61 yang mana Allah sebut betapa lemahnya manusia, yang mana dia tak boleh lawan untuk tak tidur. Maka ketika mana dia tidur, Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia tak boleh melawan. Lemahnya manusia. Begitu juga ketika mana dia bangkit, ketika mana dia dah tak boleh tidur, maka pada waktu itu dia tak boleh paksa dirinya tidur, kerana Allah telah pada waktu itu bangkitkan dia. Maka pada ayat 60 menerangkan betapa lemahnya manusia dan betapa berkuasanya Allah baru daripada satu sudut, daripada tidur dan bangun tidur. Kemudian Allah terangkan juga pada ayat yang ke-61 tentang bagaimana banyak manusia selamat daripada musibah, daripada binatang masuk ke dalam badan dia, mulut dia ketika mana tidur, kerana adalah malaikat penjaga yang menjaga dia. Dan kemudian Allah ingatkan mereka yang bila tiba waktu untuk meninggalkan dunia, mereka akan meninggalkan kerana malaikat yang mengambil nyawa mereka ini tidak lalai daripada tugasan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-62 Allah menceritakan tentang padang mahsyar. Lalu pada 3 ayat ini dalam tafsir Al-Wasit menerangkan, pada 3 ayat ini, ayat yang ke-60 hingga 62, kita lihat pada 3 ayat ini bagaimana Allah mendatangkan dalil yang paling kuat, dalil yang paling jelas ala kamali qudratillah, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa nafadhi iradatih, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu manusia tidak boleh mempertikaikan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat 63 dan 64 Allah menceritakan tentang sikap manusia, yang mana manusia pada waktu takut dia pasti kembali kepada Allah. Pada waktu takut dia pasti akan kembali kepada Allah. Namun malangnya manusia ketika mana pada waktu itu dia selamat daripada ketakutan, dia kembali kufur dan mensyirikkan Allah. Ini yang kita akan baca kemudian pada ayat 63 dan 64 insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Untuk yang kali pertama jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Moga-moga di situ ada perkongsian lain yang boleh mendapat manfaat. Dan kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan, kita jumpa jam 9 nanti dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga kita ambil pengajaran daripada ayat 62 ini, dan moga-moga menjadikan kita hamba yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung ayat 63 dan 64 yang juga akan menceritakan tentang kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa. Terima kasih, moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat. Jangan lupa untuk menjaga amalan-amalan pada hari Jumaat daripada suratul Kahfi dan lain-lain. Moga-moga adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semua.